Assalamualaikum murid-murid, jumpa lagi kita pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu. Okey, tajuk pada hari ini ialah ayat penyata. Mari kita lihat objektifnya ya. Untuk hari ini objektifnya membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Okey, mari kita lihat apa itu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu. Okey, ini murid itu bertanyalah apa itu ayat penyata. Kita lihat cerita tu, kemudian kita bagi tahu apa yang awak dilihat pada gambar tersebut. Okey, sambungan dia ialah dikenali sebagai ayat berita ataupun akhir ayat penyata mesti ada tanda notah. Okey, macam awak bina ayat lah. Seterusnya, bagaimana hendak membina ayat penyata ni? Okey, awak menggunakan formula SAP. S ialah siapa, A ialah apa, P ialah penerangan. Okey, penerangan tu adalah penerangan tentang cerita yang kita nampak pada gambar tersebut. Okey, seterusnya mari kita lihat buku teks halaman 93. Okey, halaman 93. Lihat pada buku teks tu, tajuknya ayat penyata. Okey, dengan tajuknya bersopan santun. Okey, baik, di situ ada 5 gambar yang menceritakan tentang ayat penyata. Okey, bagaimana hendak membina ayat penyata. Baik, sekarang tadi tajuknya cikgu dah cakap membina ayat penyata berdasarkan gambar ataupun menggunakan frasa. Okey, pada gambar tersebut, dalam peta bulatan tersebut, dia diberi kepada awak frasa perkataan ataupun frasa ayat. Contohnya, duduk bersila. Okey, duduk bersila, awak lihat ayat di sini. Okey, cikgu kata menggunakan SAP. S tu kita dapat tahu tu jagu. Okey, duduk bersila dengan sopannya. Okey, jagu. Kemudian buat apa? Duduk bersila. Okey, penerangannya sopannya. Jadi di situ ada 3 okey cara untuk membina ayat penyata, iaitu menggunakan formula SAP. Siapa, apa, kemudian penerangan. Okey, apanya? Duduk bersila, apa perbuatan dia kan? Okey, sekarang cikgu harap awak boleh fahamlah ya tentang membina ayat penyata. Kemudian mari kita lihat frasa yang kedua. Frasa yang kedua, menutup hidung dan mulut. Okey, ayat di sini, ayat penyata di sini, Nomi. Okey, siapa tu? Kita dah tahu nama, kita letaklah nama siapa-siapa pun, Nomi. Menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Okey, apanya? Apa perbuatan dia kan? Menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan. Okey, penerangannya di situ adalah ketika bersin. Okey, baik, mari kita lihat frasa yang ketiga, menutup mulut. Okey, siapa di situ ialah Amin menutup mulut dengan semasa menguap. Okey, dia buat apa di situ perbuatan dia? Penerangan ialah semasa menguap. Menguap. Okey, kemudian apa ialah menutup mulut. Okey, perbuatan dia di situ. Okey, baik. Seterusnya frasanya sila beratur. Di sini dia minta kamu membina ayat. Kalau awak lihat di situ penggunaan SAP. Okey, S tu apa kalau awak lihat di situ? Ya, kalau kita lihat situ murid kan. Lebih daripada seorang kita letak kata ganda, murid-murid. Okey, apa di situ dia buat apa? Okey, beratur. Okey, kemudian penerangan dia semasa membeli makanan. Itulah ayat yang lengkap apabila kita menggunakan formula SAP. Okey, seterusnya mari kita lihat yang kelima. Okey, frasa di situ ialah berjabat tangan. Okey, awak boleh letak siapa, ada nama 2 orang di situ, letaklah nama. Okey, sebab kita nak tahu siapa. Jadi kita letaklah, cikgu dah bagi contoh di situ, Rizal dan Nizam. Okey, perbuatan dia apa? Penerangan dia apa? Berjabat tangan. Itulah tentang formula menggunakan SAP. Senang kan kalau kita menggunakan formula SAP tu?
Okey, siapa, apa, kemudian apa penerangan dia. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat latihan di buku aktiviti. Baik murid-murid, mari kita lihat halaman buku aktiviti jilid 2 halaman 20. Okey, di situ ada aktiviti 4. Kita baca arahan, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Baik tadi cikgu dah terangkan tentang penggunaan formula SAP. S ialah siapa, A ialah apa, P ialah penerangan kita melibatkan masa, tempat. Okey. Jadi kita lihat nombor 1. Okey, di situ awak lihat gambar apa? Okay, di sini awak boleh lihat apa? Gambar itu seorang guru dan murid-murid dalam kelas. Okey. Baik, ayat yang diberi pada awak siapa? Murid-murid. Penerangannya tentang apa perbuatannya? Berdiri semasa. Okey, penerangannya apa? Tentulah guru masuk ke dalam kelas. Okey, melibatkan tempat. Okey, masa. Okey. Jadi kita boleh lihat di situ. Jawapannya ialah murid-murid berdiri semasa guru masuk ke dalam kelas. Okey, semasa tu melibatkan masa. Okey. Baik, lihat yang gambar yang kedua. Gambar kedua tu awak nampak kan murid beratur semasa menaiki bas. Okey, perbuatan mereka ialah apa? Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Itulah penerangan dia. Okey, seterusnya ayat yang ketiga, gambar yang ketiga. Awak nampak di situ dengan jelas kitar semula. Okey, ada 3 tong kitar semula. Okey. Baik, di situ Nizam, dia beri nama siapa adalah Nizam. Okey, awak boleh cipta ayat di situ. Nizam membuang sampah ke dalam tong kitar semula. Okey, membuang sampah merupakan apa perbuatannya? Kemudian penerangannya apa? Ke dalam tong kitar semula. Itulah jawapan dia. Baik, seterusnya mari kita lihat gambar yang keempat. Okey, lihat seorang yang menyapu sampah di taman permainan. Okey, kita boleh lihat letak nama di situ siapa. Okey, kalau bagi cikgu bagi contoh Azri. Azri menyapu sampah di taman permainan. Okey. Apa? Menyapu sampah. Penerangannya di mana? Di taman permainan. Okey, gambar yang kelima. Awak lihat di situ ada orang yang masukkan duit dalam bantuan bangsa banjir. Okey, awak boleh lihat di situ, awak boleh gunakan kata ganti nama. Kalau awak tak pasti nak letak nama siapa-siapa, gunalah ganti nama, kata ganti nama. Okey, contoh yang cikgu bagi di sini, dia mengisi tabung bantuan bangsa banjir itu. Okey, cikgu bagi penerangan di situ. Okey, cikgu harap awak dapat menyiapkan tugasan ini ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.